Baik para jemaah sekalian, selesai saya daripada menjawab soalan-soalan yang ditanyakan, maka malam petang ini saya menyambung kembali dalam pelajaran kitab mengenai menghalusi solat, iaitu kitab yang telah disusun oleh seorang ulama di kota Madinah, iaitulah Al-Habib, iaitu Sayyid Muhammad Al-Amin bin Idrus Al-Idrus, ya. Dia seorang ahli bait keluarga Rasul, dia berada di mukim di Madinah, dan dia adalah seorang murid yang unggul yang terdekat pada gurunya, seorang guru yang di mana dia mendapat gelaran Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i yang kecil, kerana tersangat alim dia dan sangat alim dalam semua mazhab, iaitulah Al-Habib Zain bin Semit. Mudah-mudahan kedua-dua mereka itu Allah tinggikan darjatnya dan merahmati mereka dan melimpahkan keberkatan ilmu kita kepada kita dengan berkat syafaat Nabi SAW. Kita hadiahkan kepada kedua mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bolehlah share ya apa yang kita sedang lalui dalam program ini kepada kawan-kawan dan teman-teman supaya mereka pun dapatlah kebaikannya. Dan saya mengambil kita katakan live telecast ini melalui handphone saya ini, iaitu dengan menggunakan selfie mode. Selfie ini jadi saya boleh nampaklah apa yang saya bercakap depan mata saya. Dan selfie mode ini kadang-kadang dia tak memberikan gambaran yang tepat dengan keadaan diri saya. Sekarang saya mengangkat tangan kanan, tapi tuan-tuan lihat saya angkat tangan kiri. Jadi kalau sekiranya saya minum tangan kanan, ini tangan kanan saya, tuan-tuan ingat saya pegang tangan kiri. Jadi saya minta izin ya, boleh saya minum? Terima kasih. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita bab takbiratul ihram semalam, banyak dah kita sentuh ya, daripada syarat takbiratul ihram, bahasa Arabnya, bacaannya tu tak boleh panjang pendek, tak boleh tokok tambah ya, dan tak boleh kita kurangkan. Dan demikian pula kita dah katakan takbiratul ihram tu kita hanya angkat sekali saja. Kalau ada orang was-was dia angkat 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita dah sebutkan semalam. Kalau dia angkat pertama, lepas tu dia tak puas hati, dia angkat kali kedua. Yang kedua itu takbiratul ihram kedua membatalkan yang pertama. Jadi dengan sendiri sembahyang dia tu tidak ada takbiratul ihram, dan dengan itu tak sah sembahyang dia. Jadi bila dia takbir ketiga itulah barulah namanya takbiratul ihram yang sah. Kalau dia takbir lagi yang keempat kerana was-was dia, jadi takbir keempat membatalkan takbir yang ketiga, maka solat dia tu tidak ada takbiratul ihram, maka tak sah sembahyang dia. Jadi nasihat saya kepada orang yang sedemikian, kalau dia nak mengangkat takbir lagi, batalkanlah dulu takbiratul ihram dia dengan berdeham. Berdeham. Kenapa? Sebab berdeham ni dalam mazhab Syafi'i membatalkan salat. Jadi kalau kita takbiratul ihram yang pertama Allahu Akbar, rasa tak puas, mungkin ada yang kurang, ada yang tak betul. Kemudian kita batalkan dia. Kemudian kita angkat takbiratul ihram yang kedua yang sah. Mudah-mudahan itulah yang sah. Jadi macam itulah dia ya, masalah orang yang was-was. Kalau was-wasnya terlalu kuat sangat sampai susah nak masuk dia punya niat dia waktu takbiratul ihram, maka kita bolehlah berpegang pada pendapat 3 imam, Imam Maliki, Hanafi dan juga Hambali, yang mengatakan boleh kita jatuhkan niat sembahyang kita itu sebelum takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i mesti dalam takbiratul ihram, tapi dan 3 imam ini boleh sebelum takbiratul ihram. Jadi umpama dia pun niat aku salat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah, Allahu Akbar, terus. Jadi itu untuk jalan keluar ini kalau keadaan memerlukan. Macam kita juga pergi Mekah, kita nak tawaf. Kalau kita pegang mazhab Syafi'i, kita tawaf kita tersentuh perempuan batal, tersentuh perempuan batal. Jadi tawaf kita tak habis-habis.
Jadi kita bertaklid pada mazhab Hanafi dalam berwuduk, supaya kita bila bertawaf, kalau terlanggar pun tidak membatalkan kita punya wuduk kita. Ini semua dalam keadaan darurat yang diperlukan. Baiklah, pada hari ini kita merupakan tanggal 17 hari bulan Syawal bersamaan dengan 10 hari bulan Jun tahun 2020. Dan kita masuk pula dalam rukun yang ketiga. Rukun pertama salat ialah niat, rukun kedua ialah takbiratul ihram, rukun ketiga berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Itu berdiri, qiyam namanya, berdiri ya. Berkata Tuan Pengarang kita rahimallahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bikum fid darain amin. Rukun yang ketiga, berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Jadi yang wajib kita berdiri ialah pada salat fardu. Salat sunat boleh kita pilih, nak berdiri boleh, nak duduk boleh, walaupun kita tidak sakit. Cuma pahalanya kuranglah ya. Jadi kalau kita berdiri tegak tu, berdiri tegak sekira-kira tulang belakang kita lurus. Tulang belakang kita lurus. Kalau kita membongkok, itu bongkok. Jadi tak sah kita punya berdiri. Tak sah berdiri, tak sah salat. Melainkan kalau orang yang sakit. Apa nak buat, memang dia tulang dia macam tu, jadi dia berdiri pun bongkok juga. Tapi dalam masa berdiri, kita sunat, kita condong ke depan sikit. Condong tu bukan bongkok, tidak. Kita condong ke depan. Condong ke depan tu kerana nak meletakkan perasaan tawaduk, rendah diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Itu disunatkan. Jadi pernah Nabi SAW bila nak dirikan salat, melihat sahabat-sahabat ada yang dada terkeluar. Kenapa dada terkeluar? Dia diri tegak. Macam tu, kita pun ingat macam itulah. Tapi Nabi tolakkan dada ke dalam. Jadi Nabi kata, masukkan ke dalam sikit dada tu. Jadi maknanya sini kita macam condong ke depan. Bukan kita bongkok, tapi condong ke depan. Condong tu maknanya sedikit saja kita ke depan. Itu sunat. Sebagai untuk rasakan rendah diri kita, tawaduk kita di hadapan Allah Ta'ala. Baik, perincian hukum berdiri dalam solat. Yang pertama, jika solat fardu hukumnya adalah wajib untuk berdiri. Kecuali bagi yang tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Jadi di sini kita dah sebutkan tadi, berdiri ini wajib bagi solat fardu. Solat fardu tak banyak, cuma 5 waktu. Tapi kalau dia tak boleh berdiri, maka dia bolehlah sembahyang duduk. Boleh sembahyang duduk tu, batas ketidakmampuan tersebut adalah jika khawatir akan timbul hal-hal yang diperbolehkan untuk bertayamum. Seperti seorang yang sakit dan penyakitnya akan bertambah parah jika solat dengan berdiri. Ini sebagai contoh. Bilakah seseorang itu boleh meninggalkan sembahyang berdiri? Dia tak sembahyang berdiri, dia sembahyang duduk. Kenapa? Kalaulah dia berdiri, dia boleh datangkan sakit. Sakit itu makin bertambah berat lagi. Memang dia sakit, dia tak kuat berdiri. Atau akan lebih lama sembuhnya. Ataupun dia sakit itu, kalau doktor kata kau jangan berdiri. Kalau berdiri nanti kau punya sakit ni akan lambat sembuh. Ni sekarang lagi sebulan lagi sembuh. Tapi kalau kau berdiri, kau punya sakit mungkin makan setahun lagi baru sembuh. Jadi itu melambatkan sembuh. Atau yang dapat menyebabkan tidak berfungsi salah satu anggota badannya. Jadi salah satu anggota badannya, kaki ke tangan ke lembung ke pinggang ke, akan menjadi sakit dan tak boleh berfungsi. Maksud di sini memudaratkan. Jadi kalaulah dengan berdiri tu memudaratkan, maka dia bolehlah sembahyang duduk. Ini kita bicara apa? Sembahyang fardu ya. Kalau sembahyang sunat memang dia boleh pilih, nak diri boleh, nak duduk pun boleh. Ini salat fardu. Jika salat sunat, hukum berdiri adalah sunat dengan pengertian boleh dan sah bagi seseorang yang mampu berdiri untuk mengerjakan salat sunat dengan cara duduk. Dia sihat. Dia boleh berdiri sembahyang sunat, tapi dia nak buat sembahyang sunat tu dengan cara duduk. Tak apa, boleh, sah ya. Akan tetapi pahalanya setengah dari pahala orang yang bersolat diri. Pahala pun setengah lah. Melainkan kalau dia sakit. Kalau dia sakit, dia sembahyang duduk, pahala dia full. Sebab memang dalam hadis Nabi dah sebut bahawa orang yang salatnya tu setengah, maaf ya, orang yang salat kasar, orang yang salatnya duduk, orang yang salat baring,
Kenapa? Kerana sakit. Dituliskan dan bagi dia pahala sama seperti waktu dia kerjakan dalam keadaan berdiri tegak, sihat walafiat. Bila sihat dia buat berdiri, tapi dia sakit ustaz, macam mana nak berdiri? Okey, sembahyang duduk. Sembahyang duduk tu dapat pahala penuh juga. Tapi kalau dia sembahyang duduk tu kerana malas, alah malas, letih, aku nak duduk lah. Boleh, tak apa, sah, tapi setengah daripada pahala berdiri. Apakah pahala berdiri setengah duduk setengah pada pahala berdiri? Kalau berdiri kita baca surah Fatihah atau ayat Quran, satu huruf kita dapat 100 pahala. Kalau sembahyang duduk kita baca Fatihah atau ayat Quran, satu huruf kita dapat 50 pahala. Setengah lah ya. Itu namanya setengah. Dan boleh juga berbaring, akan tetapi pahalanya 1/4 dari pahala solat seorang yang berdiri. Boleh baring juga? Boleh. Dia ni sembahyang sunat. Dia malas nak duduk pun malas. Dia baring. Tapi baring atas lembung kanan lah. Dada dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Maka dapat 1/4, 1/4 daripada pahala orang sembahyang berdiri. Kalau orang sembahyang berdiri baca Fatihah, satu huruf dapat 100 pahala. Orang yang berbaring, satu huruf dapat 25 pahala. 1/4 ya. Dalil mewajibkan kita berdiri dalam salat fardu ialah riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah kepada seorang sahabat yang sakit. Sahabat sakit ini dia sembahyang, tapi sembahyang duduk. Kemudian dia letak bantal kat depan dia. Ibarat kata dia duduk atas kita katakan lantai ataupun sesuatu. Kemudian bila dia nak sujud, dia sujud atas bantal. Jadi Nabi SAW tarik bantal itu. Nabi pun berkata kepadanya, "Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin." Dan fi riwayatul Muslim, "Fa illam tastati' fa mustalqiyan." Artinya, salatlah kamu dengan cara berdiri. Dan jika kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah dengan cara duduk. Dan jika kamu tidak mampu duduk, maka salatlah dengan cara berbaring dengan hujung badan. Dengan hujung badan makna atas lembung kanan ya. Dan jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan cara terlentang. Terlentang iaitu kepala kita dengan dada kita menghadap ke arah kiblat. Pokoknya di sini salat ya. Kalau ada sembahyang fardu wajib berdiri. Tak boleh diri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh duduk baring, dia terlentang dengan wajah dan dada dia menghadap ke arah kiblat. Itulah dia tuan-tuan yang telah kita sebut dalam awal-awal pelajaran kita. Jadi di sini juga menunjukkan kepada kita tak perlu meletakkan alas untuk kita sujud. Seperti mana dibuat oleh sahabat ini, dia letakkan bantal depan dia, jadi dia sujud atas bantal. Itu pun berlaku pada setengah orang-orang yang di mana dia sujud, dia letakkan tepat depan dia tu satu alat ke ataupun meja ke untuk dia sujud atas meja dia. Tak perlu itu ya. Dia tak perlu berbuat demikian. Yang pentingnya dia sujud, tetapi sekadar mana yang dia mampu nanti kita akan bicarakan dalam pengajian kita insya-Allah. Tingkatan cara solat bagi yang tidak mampu berdiri. Jadi bila kita kata tak mampu berdiri, bukan terus kita duduk. Ada dengan tingkatan one by one. Bukan terus kita duduk. Ini untuk solat fardu ya. Sebab solat fardu tu wajib berdiri. Pertama, solat berdiri akan tapi agak membongkok. Dia cuba diri juga. Ustaz, saya tak boleh diri straight Ustaz. Saya diri bongkok. Bongkok tak apa. Pokoknya berdiri dulu. Cuba berdiri. Jadi kalau dia bongkoklah tak apa. Itu step yang pertama. Yang kedua, kalau tak mampu juga, maka solat berdiri dengan lutut. Jadi dia berdiri dengan lutut dia. Berdiri juga tapi atas lutut. Bukan atas kaki dia, atas lutut. Maknanya dia tak boleh terus ambil posisi duduk. Ya, dia mesti berdiri dulu. Berdiri tapi berdiri atas lutut. Dan jika tidak mampu juga, maka solat dengan cara duduk. Barulah dia pun duduk ya. Dah tak boleh berdiri atas lutut, maka barulah dia solat duduk. Tapi solat duduk tu bagaimana? Maka yang lebih utama, dia duduk atas posisi iftirash. Iftirash tu macam kita duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud. Itu kita kaki kiri kita bawah punggung kita, kaki kanan kita dirikan menghadap kiblat. Itu posisi namanya iftirash. Dan kemudian tarabbuk, dan kalau tak boleh iftirash,
kita duduk tarabuk. Tarabuk tu mana? Duduk bersila. Duduk bersila selang-seli kaki kita. Dan kemudian tawarruk. Kalau tak boleh duduk bersila, maka kita duduk macam tahiyat akhir. Punggung kita atas lantai, kaki kiri kita keluar bawah kaki kanan. Itu cara kita duduk. Kalaulah tak boleh kita semayang berdiri. Jadi di sini semayang duduk, ya. Dan jika tidak mampu, maka solat dengan cara berbaring. Kalau tak mampu juga cara duduk, barulah dia berbaring. Di sini soalannya, Ustaz, saya nak lipat kaki saya pun nak duduk kat bawah kat atas lantai pun tak boleh. Jadi di sini kita tanya dia balik. Kalau dia tak boleh duduk atas lantai, dia boleh tak berdiri atas dia punya lutut dia? On the knees. Lutut. Kalau boleh, dia kena dia berdiri atas lutut. Tak boleh terus dia mengambil posisi duduk. Kalau lah dia nak diri atas lutut, tak boleh. Lutut dia pun tak boleh bengkok kerana dia ada pasang besi umpamanya, atau sakit, ya. Minyak grease dah kering, tak boleh nak bengkok lagi, ya. Jadi ustaz boleh tak dia duduk atas kerusi? Di sini alim-alim ulama ada memberikan fatwa. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan seberapa boleh kita duduk atas lantai. Kenapa? Sebab kalau kita duduk atas kerusi, kita tak dapat sujud dahi kita pada lantai. Tapi kalau keadaan darurat kerana sakit dia, kaki dia tak boleh lipat. Kalau atas lantai nak kena lipat kaki, tak boleh lipat kaki dia. Jadi ada juga ulama membolehkan kita duduk dengan kaki belunjur ke depan. Dia duduk kaki belunjur di depan. Jadi dengan itu dia duduk di lantai. Jadi apabila dia sujud, kaki dia tu dia tarik pergi ke belakang, kemudian dia sujud. Tapi memanglah itu semua ada problem sikit. Kalau boleh dilakukan, itu terlebih baik. Supaya sujud itu kena kepada lantai. Tapi kalau tak boleh kerana keadaan kaki dia tak boleh lipat, dan dia pula sembahyang berjemaah, orang kiri kanan dia misal kata nak pusing kaki, dia pun menjadi gangguan orang. Jadi dia nak pakai duduk kerusi. Memang banyak juga ulama yang membolehkan duduk atau salat menggunakan kerusi, ya. Jika kalau sekiranya dia salat duduk dengan kerusi, jadi rokok dia tu lebih kurang kita kata 45 degree, ya. Jadi Allahu Akbar dia rokok, kemudian sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, dan bila dia sujud tu lebih rendah daripada rokok, lebih rendah. Jadi kira-kira macam kita kata 90 degree dia punya sujud dia tu. Dan tak perlu letak meja kat depan, dan tak perlu nak letak tangan dia macam dia sujud, tidak, tak perlu. Ini kalau kita atas lantai, memang tangan kita letak untuk support. Tapi kalau kita bukan atas lantai, yang kita nak buat ialah Nabi kata, hendaklah kamu yang sujud jadikan lebih rendah daripada kamu punya rokok. Jadi rokok kita ambil setengah saja selanting, 45 degree umpamanya. Dan bila kita sujud, kita sami Allahu liman hamidah, kita sujud lebih rendah lagi. Seberapa yang rendah? Jadi 90 degree umpama atau lebih rendah lagi. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bagi orang yang sembahyang duduk atas kerusi, ya. Jadi kalau tak boleh duduk, baru solat dengan berbaring. Baring atas lembung yang kanan, menghadap ke arah kiblat. Ini kalau dia dekat rumah. Kalau dia di hospital, macam mana nak menghadap kiblat? Katil semua dah fix dah tetap. Jadi semayang je menghadap ke arah mana, tetapi dia semayang tetap semayang, walaupun tak menghadap ke arah kiblat, ya. Nah, jika tak mampu juga dengan solat berbaring, maka solat terlentang. Solat terlentang kita dah sebutkan, ya. Kepala kita letakkan bantal, jadi kepala kita, dada kita tinggi sikit daripada paras katil, kemudian kita dada sikit dengan wajah kita menghadap ke arah kiblat, ya. Jika tidak mampu juga, maka salat dengan cara terlentang dan berisyarat dengan kelopak mata. Kalau dah tak mampu, nak kepala kita pun nak diri tinggi sikit, ya. Jadi kalau terlentang, bila kita rokok, kita angkat kepala sikit. Sami Allah liman hamidah. Bila kita sujud, angkat lebih tinggi sikit seberapa mampu. Jadi kita ada beza sikit. Jadi kalau kita solatnya kita terlentang, bila kita nak rokok, kita angkat kepala sikit. Bila kita i'tidal, kemudian lepas tu kita sujud, angkat tinggi lebih sikit lagi kita kepala. Kalau mampu. Kalau tak mampu, kita pakai sign signal. Sign signal kat mana? Kat mata kita. Iaitu mata kita kelip, kita rokok. I'tidal buka mata.
kemudian mata kita kelip waktu kita sujud. Macam tu saja. Ini keadaan orang yang sakit yang tak boleh bergerak sama sekali, ya. Macam orang di ICU umpamanya, ya. Jika tidak mampu juga, dengan mata pun tak mampu juga, memang mata dia kejam saja, tak ada nak buka lagi, maka dalam hati, anak-anak kata bapa dah masa waktu salat zuhur, dia pun sembahyang Allahu Akbar, dalam hati baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dia rukuk, Allahu Akbar. Dia gambarkan seolah-olah posisi dia sembahyang, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Itulah terakhir sekali lah orang yang sakit dalam keadaan yang bukan koma langsung tak sedar, ya. Tapi dia tak boleh bergerak, badan dia, mata pun dia tak terbuka, jadi bolehlah dia sembahyang dengan hati. Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun. Berdiri tatkala salat fardu. Jadi kita dah sebut tadi, bahawa hendaklah dia tu salat berdiri dalam salat fardu. Hal-hal yang dibolehkan bagi seorang untuk salat fardu dengan cara duduk, antaranya ialah jika dalam keadaan sakit dan tidak ada kemungkinan untuk mengobati penyakitnya kecuali dengan cara duduk atau berbaring, maka diperbolehkan salat fardu dengan cara duduk tanpa wajib diqada. Tanpa wajib diqada, ya. Kalau dia memang nak cari obat pun belum dapat lagi, atau dah makan obat pun tak sembuh-sembuh lagi, jadi dia nak sembahyang fardu, dia tak boleh berdiri, jadi dia sembahyang duduk, maka sembahyang duduk itu dia tak wajib qada, ya. Jadi bagi orang yang sembahyang duduk atas kerusi ni, apa masalah dia? Masalah dia tak boleh duduk atas lantai. Itu masalah dia. Jadi kalau masalah dia tak boleh duduk atas lantai, masa dia berdiri tu, wajib berdiri tu, maka dia boleh berdiri, maka wajib dia berdiri. Dia boleh rokok, wajib dia rokok. Kemudian bila i'tidal, macam biasalah dia boleh i'tidal. Nak sujud, dia tak boleh sujud, kerana dia nak kena turun ke bawah, jadi kaki dia tak boleh bengkok, maka dia boleh buatlah sujud tu dengan kita merendahkan kepala dia lebih rendah daripada rokok dia. Jadi rokok, misal kata kita 45 degree ataupun 90 degree, ya, jadi dia rokok, kemudian lepas tu dia bila sujud, dia rendahkan lagi daripada rokok dengan keadaan dalam berdiri. Ustaz, boleh tak saya pakai kerusi saya duduk? Memang banyak juga ulama yang memakai kerusi, yang di mana waktu dia sujud, dia duduk atas kerusi dan dia punya posisi sujudnya lebih rendah daripada rokok dia, ya. Yang kedua, jika sering keluar hadas, iaitu orang yang selalu daimul hadas, yang selalu berhadas. Sering keluar hadas tu termasuklah orang yang air kencing ni keluar sikit, ya, ataupun darah istihadah ataupun angin, ya, kentut-kentut, ya. Jika salat berdiri keluar hadas, tapi problem dia kalau dia salat berdiri, air kencing dia keluar, ataupun darah istihadah keluar, ataupun angin dia keluar. Dan jika salat dengan cara duduk tak keluar, ini memang pelik bin ajaib sikit. Berdiri keluar angin dia, tapi bila duduk tak keluar angin, maka wajib salat fardu dengan cara duduk dan tidak wajib qada. Jadi demi untuk menjaga wuduk dia, dia sembahyang duduk. Kenapa? Kalau berdiri nanti aku terkentut, kalau berdiri nanti kencing keluar, jadi aku sembahyang duduk dan tak wajib dia qada. Ini semua dalam membicarakan tentang salat fardu, ya. Jika salat berjemaah tidak mampu berdiri, sedangkan jika salat sendirian mampu berdiri, maka boleh baginya untuk salat berjemaah dengan cara duduk dan tidak wajib qada. Jadi di sini kalau dia salat berjemaah, orang ramai, dia tak boleh nak sembahyang berdiri, dia kena sembahyang duduk. Tapi kalau sembahyang sendiri-sendiri, dia boleh pula berdiri. Mungkin dia pakai support lah, ya. Kita katakan tongkat yang 4 kaki, ya. Mungkin. Jadi kalau sekira macam tu, nak macam mana? Boleh dia sembahyang jemaah. Habis ustaz sembahyang jemaah, dia sembahyang duduk ni, semua fardu ni, tak wajib qada. Dan yang lebih utama, kalaulah sekira dia sembahyang sendirian, yang lebih afdal sembahyang sendirian. Kenapa? Sebab dia dapat menyempurnakan rukun salat dengan berdiri. Itu dia punya cerita dia, ya. Tapi kalau dia sembahyang berjemaah dengan cara duduk, sah dan tak wajib qada.
Jika solat dengan cara duduk mampu menghadap ke arah kiblat, sedangkan jika solat berdiri tak mampu menghadap kiblat. Jadi mana yang dia nak lakukan? Maka wajib solat dengan cara duduk. Kalau dia berdiri, dia tak dapat menghadap kiblat. Macam mana tu? Mungkin dia sembahyang kat dalam kereta api ke, bergoyang ke, ya, berpusing-pusing. Tapi kalau sembahyang duduk, dia boleh tetap menghadap kiblat. Jadi ini sembahyang fardu, maka salatlah salat duduk kerana nak jagakan menghadap kiblat, syarat sembahyang dan tak wajib diqada. Masya-Allah, ya. Seterusnya perkara kedua, mampu solat dengan cara berdiri akan tetapi tidak mampu untuk rukuk dan sujud kerana sebab penyakit yang terdapat pada punggung atau badannya. Maka dalam masalah ini wajib baginya untuk tetap solat dengan cara berdiri dan pada waktu rukuk serta sujud, iaitu dengan cara menunduk dengan punggungnya jika mampu. Ini yang telah saya sebutkan tadi. Jadi dia boleh berdiri, tetapi kalau nak rukuk dengan sujud, dia tak dapatlah buat seperti mana orang biasa buat. Kalau sujud nak turun ke lantai. Jadi dalam masa dia berdiri, bila rukuk dia buat seberapa boleh dia rukuk. Bila dia sujud, dia buat seberapa boleh dia sujud dalam keadaan dia berdiri. Dalam keadaan berdiri. Tak mesti dia ambil kerusi duduk, tak mesti, ya. Dalam keadaan berdiri. Dengan cara menundukkan dengan punggungnya jika mampu. Jadi dia bongkokkan diri dia. Ya, seberapa mampu untuk merendahkan diri dia waktu dia sujud. Dan jika tidak mampu, maka dengan menundukkan leher dan kepala. Jadi dia tak boleh nak banyak-banyak punggung dia nak bergerak, tak boleh. Jadi dia hanya boleh kepala dan leher sikit aja. Jadi kepala leher saja yang dia tunduk waktu dia rokok, dan i'tidal kerana leher dan kepala dia tunduk rendah sikit lagi daripada waktu dia rokok dalam masa dia sujud. Itu dia, ya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan menundukkan kepala. Leher pun tak boleh bergerak. Leher dah ada simen dah. Tak boleh nak bergerak. Habis nak buat mana? Kepala saya rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga kepala saya bergerak. Macam itulah. Ini dalam keadaan dia tak mampulah, ya. Dan jika tidak mampu, maka dengan menggerakkan bulu mata. Dia tak mampu juga. Nak gerak leher pun tak boleh. Tegak kepala dia. Tak boleh gerak, tak boleh. Nak angkat kepala pun tak boleh. Jadi rokok dengan bulu mata dia. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Allahu Akbar. Sujud dengan mata dia. Itu semua keadaannya, tuan-tuan, ya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan menggambarkan dalam hatinya rokok dan sujud. Dalam hati dia saja. Bila dia rokok, dia Allahu Akbar. Dalam hati dia rokok. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal Allahu Akbar. Dalam hati dia menggambarkan rukuk dan sujud Allah. Jadi makna di sini, dia tak boleh terus ambil jam kepada nombor 4, melainkan dia ikut step by step, ya. Macam tadi bab berdiri kan. Pertama berdiri, kalau bongkok pun bongkok lah. Tak boleh bongkok, berdiri atas kedua lutut. Tak boleh berdiri atas kedua lutut, maka kita duduklah. Semain duduk tu, duduk atas lantai. Ataupun duduk atas kerusi yang telah kita sebutkan tadi. Cuma yang lebih baiknya duduk atas lantai untuk dapat kepala kita sujud atas lantai. Itu yang terlebih afdal, ya. Maka selesai kita daripada membicarakan tentang perihal solat ataupun rukun yang ketiga mengenai berdiri, ya. Dan masuk kita pada rukun yang keempat. Rukun keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program ini melihat saya kamera ni di atas selfie mode, ya. Dia selfie. Jadi bila selfie, tuan-tuan dan puan-puan tengok saya, tangan kanan saya, tuan-tuan nampak tangan kiri. Ni dada saya ni, hati saya, jantung saya kat kiri. Tuan-tuan nampak macam saya pegang dada belah kanan. Jadi kalau sekiranya saya pegang gelas ni, saya nak minum air, ni nampak tuan-tuan tengok saya pegang tangan kiri, tapi saya pegang tangan kanan. Jadi saya nak minum air, boleh? Terima kasih. Maaflah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kat rumah minum air, makan kuaci semua. Saya nampak semua tu. Tapi tak apalah, saya seorang cakap.
Okey. Rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Hukum membaca surah Al-Fatihah. Wajib membaca surah Fatihah tatkala solat fardu atau solat sunat pada setiap rakaat, baik dia imam atau dia makmum, solat berjemaah atau sendirian, kecuali bagi makmum yang masbuk, yang lambat, ya, makmum yang lambat, maka tidak wajib baginya untuk baca surah Fatihah kalau dia punya bahasa tu tak sempat nak baca. Itu dalam bab solat berjemaah, akan kita bicarakan kemudian. Jadi kesimpulannya, membaca Fatihah adalah merupakan rukun dalam solat. Kalau tak baca, tak sah. Cara membaca surah Fatihah. Membaca surah Fatihah tatkala solat boleh dengan hafalan, atau membaca dengan membawa Al-Quran, atau diajarkan oleh orang lain. Yelah, kalau yang bagus, dia dah hafal. Bukan susah sangat pun, ya. Lagu Hindustan pun boleh hafal, caliap. Ini kan baca Fatihah, takkan tak boleh hafal. Boleh. Tapi kalau dia tak hafal, dia nak pakai Quran, ustaz, dia nak pakai Quran, nak baca dengan Quran, boleh? Boleh. Tapi kalau sekiranya untuk solat-solat, kita katakan bacaan Quran yang bersurah-surah, berjuz-juz, ya, itu ada setengah ulama kata makruh. Kenapa? Kerana dia melarikan kekhusyukan kita. Kita nak tumpu kepada Allah, tapi kita lari. Jadi itu ada perbahasan ulama. Tapi kalau orang yang nak baca Fatihah itu wajib. Jadi dia tak hafal, dia boleh baca dengan melihat. Ataupun dia baru masuk Islam, dia pun tak hafal lagi. Satu orang ajar dia. Orang ajar Bismillahirrahmanirrahim, dia pun ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dia pun sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini diajarkan dia. Boleh. Ya, kalau di keadaan memerlukan, ya. Dalil wajib kita membaca Fatihah ialah daripada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah kamu daripada Al-Quran apa yang termampu daripada kamu. Jadi maknanya dalam solat kena baca Quran. Tapi baca Quran tu daripada 30 juz yang mana satu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i disebutkan pula hadis sebagai menetapkan yang maksud pada Quran tu ialah suratul Fatihah, di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalam hadis tambahan lagi, la tujzi'u salatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak cukup solat tanpa membaca surah Al-Fatihah di dalamnya. Jadi dalam hadis ini menetapkan, memastikan, mewajibkan, kalau siapa dalam solat tak baca Fatihah, tidak sah, tak cukup. Jadi mestilah baca, ya. Baik dia imam atau makmum, ya. Semain sendirian ataupun berjemaah. Syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah. Apa syarat dia? Syarat membaca surah Fatihah yang pertama, tertib antara lafaz-lafaznya, iaitu membaca sesuai dengan urutan Al-Quran. Macam mana daripada Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, kena ikut tertibnya. Tak boleh kita baca Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Iyyaka na'budu, kemudian kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Ni terbalik-terbalik, ni tak boleh. Ini pertama ikut tertib. Yang kedua, berturut-turut, muallat, berturut-turut. Maka tidak boleh berhenti antara lafaz-lafaznya dalam waktu yang terlalu lama. Jadi kalau sekiranya kita tengah baca Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita stop. Lama pula kita stop. Jadi di sini tak boleh. Macam mana dikira lama? Ada setengah ulama mengatakan lama itu ialah kira-kira dia membacakan satu ayat ataupun satu surah. Jadi pokok di sini jangan stop lama lah, ya. Atau sebentar dengan maksud memutuskan bacaan, atau dia stop kerana dia nak berhenti, tak mau baca Fatihah. Kenapa? Dia nak ulang balik, atau ada something yang dia nak baca sebelum Fatihah. Kecuali berhenti untuk beberapa perkara berikut, maka tidak membatalkan Fatihah. Melainkan kalau berhenti ni ada sebab. Sebab ini kalau berlaku tak batal Fatihah. Pertama, jika berhenti untuk membaca zikir dan dilakukan kerana lupa atau tidak mengetahui hukum, dia berhenti.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dia pun baca Rabbi firli wa li walidayya. Kenapa kau baca tengah-tengah Fatihah? Tak boleh. Aku tak tahu mana dia bodoh lah, dia jahil, dia tak tahu hukum. Itu dimaafkan. Sebenarnya tak boleh ya. Tapi kalau kerana kejahilan, itu dimaafkan. Dan jika berhenti untuk perkara-perkara sunat, seperti dia mengucapkan lafaz amin. Imam dah baca waladhdallin. Dia tengah baca Fatihah juga. Dia baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam waladhdallin. Amin, ikut imam sama-sama. Lepas tu sambung lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Umpamanya, boleh ke ustaz? Boleh. Itu tak nama putus Fatihah. Kenapa? Kerana ini disunatkan dalam solat. Ya. Atau membaca ta'awuz. Ta'awuz tu atau memohon perlindungan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Atau sujud tilawah bersama imam. Imam sujud sejadah. Pada hari Jumaat pagi subuh, imam baca surah sejadah. Kita pun masuk, kita tengah baca kita pun baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pun sampai pada ayat sujud. Allahu Akbar. Aku belum habis Fatihah. Terus kita sujud. Kita ikut imam. Lepas tu kita naik balik. Kemudian kita sambung kita punya ihdinas siratal mustaqim. Boleh? Ya. Jadi, dan membenarkan bacaan imam. Maknanya membenarkan bacaan imam. Apa imam baca tu ada soalan daripada ayat Quran tu, kita pun jawab. Misal kata, imam baca surah Wat-Tin wa Zaitun. Di akhir surah itu, Allah Ta'ala mengatakan, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah Ta'ala tu sebaik-baik hakim? Maka kita pun jawab, bala. Bahkan, wa ana ala zalika minasyahidin. Aku atas yang demikian itu dari yang menyaksikan. Ustaz, saya belum habis Fatihah lagi. Tak apa. Ini memang disunatkan menjawab apa yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi, boleh. Kalau tak nak jawab, tak apalah ya. Ini kita nak beritahu perkara yang dibolehkan. Jadi, kalau sekiranya orang dalam salat tu, dia bersin, dia tengah baca iyyaka na'budu, hajam. Dia bersin. Apakah nak ulang balik dia punya Fatihah? Tak perlu ulang balik. Dia sambung saja mana yang dia berhenti tu, dia sambung. Jadi di sini dia tak membatalkan sembahyang dia ya. Macam tu juga orang terbatuk tengah-tengah iyyaka na'budu dia terbatuk. Di sini nak ulang balik, tak perlu ulang. Sebab ini semua bukan dia punya sengaja. Dia perkara yang berlaku dengan kehendak Allah. Jadi disambungkan Fatihah dia ya. Dan yang ketiga, menjaga huruf-huruf Fatihah. Dari terjadi perubahan. Tak boleh kita tambah, tak boleh kita kurangkan dalam kita punya bacaan surah Fatihah. Ayat-ayat dia, huruf-huruf dia tak boleh kita tukar, tak boleh kita tambah. Jadi itu menjadi syarat daripada sahnya bacaan Fatihah kita. Dan memperhatikan tasydid-tasydidnya, sabdu-sabdunya. Ada 14 sabdu di dalam surah Fatihah. Nanti akan kita sebutkan. Jadi kita kena jaga. Bila sabdu tu makna ayat tu diulang 2 kali. Macam kita kata Ar-Rahman, Ar-Rahman. Jadi Ra sampai seolah-olah 2 kali kita ulang. Begitu juga Iyyaka Ya seolah-olah kita 2 kali kita ulang. Itu namanya sabdu, itu nama tasydid. Dalam bahasa Arab panggil tasydid. Dalam bahasa kita panggil sabdu. Jadi itu kita kena jaga. Sebab tu kena belajarlah ya dengan guru Quran. Ustaz kita dah orang tua dah, malu kita. Belajar ni bukan kira tua muda. Dah kita tak tahu, kita wajib belajar walaupun kita dah tua dah. Ya, dan sekarang ni pun banyak ya alhamdulillah pengajian Quran dalam on live streaming online. Tuan-tuan boleh ikutilah ya. Jadi dengan itu untuk memperbaiki bacaan kita. Faedah. Kesimpulan hukum jika menambah atau meninggalkan tasydid pada surah Al-Fatihah. Wallahu alam. Panjang letak. Dia punya pembahasan tambah lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai itu sajalah untuk kita pada petang ini. InsyaAllah kalau panjang umur, sihat walafiat, esok hari akan saya sambung lagi. InsyaAllah. Biiznillah ya. Jam 5 suku, 5.20 kita mulakan dengan selawat. Dan kemudian kita ikuti dengan pengajian kita. Jadi kalau ada kawan-kawan yang bekerja,
ingatkan mereka boleh buka FB saya ini dan boleh ikuti, sebab apa yang saya sampaikan semua recorded dalam FB dan kita pun akan masukkan dalam YouTube insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, siapa yang ingin menimba ilmu lagi, pengajian malam hari saya lepas maghrib malam ini ada pengajian jam 7.30 malam, kitab Sirah Salikin, iaitu pengajian tasawuf, bagaimana membersihkan hati kita daripada sifat mengejar kepada kemasyhuran dan mengejar kepada kita kata pujian manusia. Dan juga pada kitab malam ini, kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana kita nak menjadikan diri kita sebagai kekasih Allah Ta'ala. Jadi itu jam 9 malam di Masjid Kasim. Malam ini lepas maghrib di Masjid Maidin. Siapa ada masa ke lapangan, silakanlah ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya mohon maaf dalam penyampaian saya, mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua datang daripada Allah, yang salah silap kepada kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah dengan berkat Nabi Rasulullah SAW, ampunkanlah semua dosa kami, dosa ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, pakcik-makcik kami, anak cucu kami, murid-murid kami, saudara mara kami, adik-beradik kami, dan murid-murid kami, dan pegawai-pegawai kami, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya mereka yang mengikuti program online ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau matikanlah kami semua dalam iman dan Islam, dan husnul khatimah, dan kau angkatkanlah penyakit COVID-19 ini daripada negara kami, Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan mana-mana umat Islam berada, dan demikian juga daripada sekalian negara dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kembali masjid-masjid supaya dapat kami solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid-masjid kami ya Allah. Dan bukakanlah kota Mekah dan Madinah untuk dapat kami mengerjakan haji dan umrah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berapa ramai daripada kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah sakit-sakit kami yang zahir dan yang batin. Dan berapa ramai daripada kami yang mempunyai hajat ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat dunia dan hajat akhirat. Allahumma ya Allah, temukanlah kami dengan Nabi kami Rasulullah SAW, dapat kami barakah dan syafaat baginda Nabi yang mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.